Ya mu'alaf memilih agama Islam sebagai pegangan dan bagaimana sembahyang membentuk mereka menjadi Muslim sejati. Nama saya Muhammad Atiq bin Joni alias Narjin bin Joni. Umur saya 28 tahun. Saya adalah mahasiswa sarjana secara penyelidikan dalam Sains Makanan dan Teknologi di Universiti Teknologi Brunei. Dan saya juga adalah tenaga pengajar Al-Quran Bataliah Muib di Nadi Quranic Learning Center Tutong. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh ketekunan, Awang Najri Juwani, kini dikenali sebagai Awang Muhammad Atiq bin Juwani, telah menempuhi penghijrahan yang luar biasa dalam mempelajari agama Islam. Beliau adalah anak sulung dalam keluarga dusun dari dua beradik. Sejak usia muda, pendedahan beliau terhadap agama Islam melalui pendidikan di sekolah rendah hingga menengah dalam subjek pengetahuan agama Islam membuat beliau minat dan selalu mendapat kecemerlangan dalam mata pelajaran tersebut, terutamanya dalam Al-Quran dan Ahadith. Meskipun beliau terpaksa meninggalkan pendidikan agama petang oleh sebab hal keluarga, semangat beliau tidak putus begitu sahaja. Pada sesi persekolahan pagi, setiap hari Khamis, beliau turut serta dalam sesi bacaan surah Yasin bersama guru-guru dan kawan-kawannya. Meskipun belum mahir membaca, kehadirannya di sesi tersebut mencerminkan tekadnya untuk lebih mendalami agama Islam. Dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima beasiswa kerajaan yang membawanya ke United Kingdom untuk melanjutkan pengajian sarjana muda dalam sains makanan. Di situlah beliau menemui ramai kawan yang beragama Islam yang saling tolong-menolong antara satu sama lain. Semenjak itu, beliau rajin menyertai majlis keagamaan dan kerohanian di United Kingdom, seperti ceramah-ceramah yang diungkayahkan oleh unit penuntut-penuntut, majlis tahlil, tadarus dan khatam Al-Quran bersama Persatuan Pelajar Brunei di University of Reading, program kem ibadah yang diungkayahkan oleh Persatuan Brunei Religious Officers Student Association ataupun BRUROSA dan sebagainya untuk meningkatkan lagi pemahamannya terhadap agama Islam. Tidak hanya terbatas pada aktiviti-aktiviti keagamaan dan kerohanian pada ketika itu, beliau juga pernah melakukan ibadah secara bersendirian, seperti menghamparkan tuala atau kain untuknya mengerjakan sembahyang. Pada saat itulah, kawan-kawan serumahnya mendapati bahawa beliau melakukan ibadah secara bersembunyi dan bersendirian. Dan selepas itulah, mereka mengajaknya untuk melakukan bersama-sama, walaupun beliau belum lagi memeluk agama Islam. Pada 6 Mei 2016, beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan 2 kalimah syahadah di Brunei Hall, United Kingdom dan menerima Islam sebagai agama rasminya. Selepas saja beliau memeluk agama Islam, meskipun beliau belum mahir membaca Al-Quran dan tidak mempunyai latar belakang agama, beliau sanggup belajar dari awal, walaupun apa jua cabarannya. Alhamdulillah, dengan adanya bimbingan daripada sahabat tahfiz serumah saya, beliaulah yang telah membantu saya dari segi bacaan dan cara-cara sembahyang seperti doa iftitah, doa kunut, surah-surah azim dan sebagainya. Dengan baik hati, beliau merumikan semua bacaan saya untuk memudahkan saya untuk menghafalkannya. Alhamdulillah, dalam masa seminggu saya dapat menjalani sembahyang dengan baik meskipun masih memerlukan bimbingan. Beliau dibimbing oleh sahabat tahfiz serumahnya dan semasa balik cuti musim panas, beliau mencari guru-guru yang sudi untuk mengajarkannya tanpa mengira masa dan tempat. Sehinggakan ianya mengambil masa dalam 3 bulan untuk mahir membaca Al-Quran. Pengorbanan beliau tidak berhenti di situ. Selain dari pengembangan ilmu agama pribadinya, beliau juga giat aktif dalam perkumpulan belia Mu'allaf Asy-Syahadah
Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam memberikan perkhidmatan dan bantuan kepada para mu'alaf di negara Brunei Darussalam. Beliau juga turut ingin menyumbangkan ilmunya dalam Al-Quran dengan mengambil kursus Al-Quran dan memohon tauliah dari Majlis Ugama Islam Brunei dalam mengajar Al-Quran serta menjadi guru Al-Quran bertauliah dan mengajarkannya kepada orang-orang yang memerlukan, terutamanya para mu'alaf. Sebagai individu yang memahami pentingnya pendidikan agama dan keterlibatan aktif dalam masyarakat, beliau berharap untuk membawa kedamaian dan rahmat ke dalam hidup dan menjadi contoh seorang insan yang baik dalam keluarganya dan juga masyarakat. Sesibuk manapun saya, sembahyang tetap dijaga. Sebab saya percaya bahawa dengan menjaga sembahyang, ianya mencegah daripada benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Kalau diteliti dengan baik, sembahyang ini sebenarnya membantu dan mendisiplinkan diri bagaimana keadaan hubungan dengan Allah dalam mencari keberkatan dalam kehidupan. Saya Muhammad Nur Aryan bin Ahmad Nur Dahlan alias Fabian Reni Anak Dagat, berumur 31 tahun. Saya lepasan graduan BDTVET Diploma in Information Technology di Cosmopolitan College dan ahli jawatan kuasa belia bagi Persatuan Nurul Islam dan juga ahli usahawan Konsortium Mualafpreneurs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeza pula bagi Fabian Reni Anak Dagat dengan mendengar lawangan azan yang berkumandang di televisyen sejak berusia 7 bulan lagi mampu mengubah corak kehidupannya. Hari demi hari sehingga menginjak ke alam persekolahan, Fabian tertarik dengan agama Islam. Secara sembunyi-sembunyi, Fabian mempelajari agama Islam bermula dengan mempelajari cara bersembahyang. Semasa di sekolah rendah, beliau tidak balik tengah hari, malahan mengambil peluang untuk mengikuti sekolah agama sebelah petang semata-mata untuk mempelajari cara-cara bersembahyang, berwuduk dan membaca Al-Quran bersama salah seorang guru yang mengajar di sekolah agama. Beliau juga sering meminta tunjuk ajar daripada kawan-kawan setiap kali mereka berwuduk dan bersembahyang. Beliau sangat tertarik melihat kawan-kawannya bersembahyang dan pada ketika itu, beliau mula mengikuti gerak-geri mereka. Kerana minat yang mendalam, beliau mula berniat untuk memeluk agama Islam dan ingin mendalaminya lagi. Lebih-lebih lagi, kawan-kawan beliau majoritinya beragama Islam dan mereka mencerminkan tingkah laku sebagai seorang Muslim yang sangat berakhlak mulia. Fabian mula berjumpa dengan salah seorang guru agama untuk belajar tentang Islam, terutama sekali perkara asas dalam mengerjakan ibadah. Setelah beliau belajar di peringkat sekolah menengah, guru agama yang mengajarnya tentang Islam telah pulang ke negara asal dan mengamanahkan kepada sahabatnya, Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Hamid, untuk terus mengajar Fabian tentang Islam sehingga benar-benar bersedia untuk memeluk agama Islam.